Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Lapan belas. Oh, makin panjang. Di dalam setengah jam dah, insya-Allah ya. Tak boleh lama-lama, nanti ramai yang muntah. Babul janazah. Jilid yang ketujuh, bab al-janazah. Kita bacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah, yang disyarahkan, dihuraikan oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi rahimahumullah. Baiklah muslimin muslimat, bab ma jaa fi taswiyatil qubur. Ya, ini hadis yang ke-105, iaitu bab yang menyatakan hukum meratakan kubur yang tinggi. Hari ini kita bicara tentang ketinggian kubur. Ya, meninggikan kubur atau meratakan kubur. Which one? Baiklah, ketahuilah kiranya saudaraku, meninggikan kubur lebih daripada yang diadatkan oleh syarak. Meninggikan kubur lebih daripada yang diadatkan oleh syarak. Ya, jadi syarak ada ya, ukuran ketinggian yang dibolehkan. Ya, jadi kalau melebihkannya itu adalah ditegah akan dia. Maka boleh ditinggikan. Boleh ditinggikan dia atas kadar sejengkal. Ya, akan jadi tanda kubur sahaja. Nak tinggi
yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi katanya, an Abi Wa'il anna Aliyan qala li Abil Hayyaj Al-Asadi ab'athuka ala ma ba'athani bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alla tad'a qabran musyrifan illa sawaitahu wala timthalan illa tamastahu. Daripada Abi Wa'il bahawasanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Tengok ya, dalam kitab ini dua-dua dimasuk karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, dua-dua boleh, tak ada masalah ya. Telah berkata ia bagi Abi Al-Hayyaj Al-Asadi, aku utus akan dikau atas barang yang mengutus akan dikau dengan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa jangan engkau biarkan satu kubur tinggi, melainkan engkau samakan dia dan rendahkan dia sekira-kira sesejengkal. Ini huraian Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi ya. Dalam hadisnya itu, jangan tinggalkan kubur tinggi ya, melainkan kau samakan dia. Jadi dia tinggi di sini ya, ikut pendapat ulama'nya lebih kurang satu jengkal. Ini yang dibenarkan, yang diharuskan. Kata Imam Syafi'i, aku tegahkan tinggi kubur melainkan sekadar yang boleh orang-orang ketahui akan dia kubur, supaya tiada orang pijak akan dia dan tiada orang duduk atasnya. Dia kata Imam Syafi'i, tujuannya supaya tinggi sedikit, iaitu yang diletakkan sejengkal tu ya, supaya tidak ada orang pijak, tidak ada orang langkah ya, tidak ada orang duduk di atasnya sesuka hati. Kenapa tak boleh? Ini kerana untuk memuliakan ya, memuliakan mayat yang berada di dalam kubur. Yang memuliakan. Tak boleh mentah-mentah dah mati kita hina, tak boleh. Ya, untuk memuliakan. Sebab itu sebagai tanda ada kubur, tinggikan sedikit, tapi kadarnya sejengkal sahaja. Baik, kita baca masalah. Menambah tanah kubur apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, telah berkata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Mukhtasar, disunatkan tidak menambah kubur itu atas tanah yang dikeluarkan daripadanya. Kata Imam Syafi'i dan juga Al-Ashab rahimahumullahu ta'ala, hanya senya kami katakan sunat yang demikian itu supaya jangan tertinggi kubur itu akan sebagai tinggi yang banyak. Kata Imam Syafi'i lagi, maka jika lebih ia, maka iaitu tidak mengapa. Kata ashab kita, maknanya tidak makruh tetapi sunat, dibiarkan dia. Maknanya sunatnya bila kita gali itu juga tambah lagi, takut-takut terlebih tinggi kubur tersebut. Jadi gunakan tanah yang ada sahaja. Ya, jadi tinggi pun sikit je, kadar sejengkal je, tak payah banyak-banyak tinggi. Jadi bila dah ada isi orang dalam tu dan sebagainya, maka memang biasanya ngam-ngam lah, lebih kurang lah ya, mungkin ada lebih lagi sikit tanah tu. Ya, jadi sunat kita gunakan tanah yang sedia ada, yang dah di kampus tadi tu yang ya, ini ya kata Imam Syafi'i rahimahullah. Baik, masalah meninggikan kubur sejengkal daripada bumi, kata Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Al-Muhadzab, sunat meninggikan kubur daripada bumi kadar sejengkal. Inilah yang dinaskan oleh Imam Syafi'i dan juga Al-Ashab, iaitu ulama-ulama dalam mazhab kita Syafi'i.
Ya, dan telah muafaqah mereka itu atasnya. Tinggi sedikit lah, hukumnya sunat. Tinggi sedikit. Ya, itulah antara sebabnya biar orang tahu itu kubur, tak, orang tak langkah dengan sewenang-wenangnya. Nampak sedekal lah, ini kubur ni. Ya, kalau rata semua, kena pula batu nisan tak ada, habis. Ya. Melainkan kata sahibut tatimmah telah dikecualikannya, maka katanya melainkan menanam itu dalam negeri kafir harbi, maka disembunyikan kuburnya sekira-kiranya tiada zahir ia akannya kerana takut dipengapakan oleh kafir-kafir selepas daripada keluarnya muslimin. Ya, kata sahibut tatimah, kata pemilik atau pengarang kepada kitab At-Tatimmah, Abu Sa'id Abdul Rahman bin Ma'mun Al-Mutawalli An-Naisaburi. Ya, pengarang kitab ni kata, ya, tetapi kalau kita berada di negeri orang kafir, negeri orang kafir, kafir harbi, kafir yang memerangi Islam, ya, maka tak disunatkan untuk tinggikan sedekal, kita ratakan dia sahaja. Takut dikhianati oleh orang kafir tersebut. Orang Islam dah keluar daripada kubur tu, takut dikhianati. Ya, maka ratakan supaya orang tak nampak mana kuburnya. Ya. Jadi wallahu alam. Jadi maksud disamakan ini, kata ulama, samakan di sini, jangan tinggikan di sini. Maknanya apa? Maknanya jangan melebihi daripada qadar satu jengkal. Inilah kata ulama, ya, wallahu a'lam, itulah maksudnya. Baik. Masalah seterusnya masalah 435. Masalah mendatarkan kubur atau membonggolkan, manakah yang afdal? Datar terus ataupun naikkan sedikit, mana yang afdal? Ini dia. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, mendatarkan dan membonggolkan kubur itu padanya dua wajah. Pendapat yang sahih, ya, mendatarkannya lebih afdal daripada beri bonggol. Maka inilah nas Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um dan juga Mukhtasar Al-Muzanni. Dan dengan dialah memutuskan oleh jumhur ashab kita yang mutaqaddimin, beberapa jemaah mutaakhirin. Daripada mereka Al-Mawardi dan juga Al-Fawrani dan juga Al-Bughawi dan beberapa makhluk. Beberapa makhluk dibagi, ya, beberapa hamba-hamba Allah. Kita ni semua kan makhluk kan. Itu dia. Jadi yang afdal sama ada rata terus ataupun tinggi sedikit, sedikal. Yang afdalnya ialah ratakan terus. Ini yang lebih afdal. Tapi kedua-duanya adalah sunat. Hukum kedua-duanya sunat. Tapi sunat mana yang lebih afdal? Ratakan terus. Tinggi sedikal buat boleh tak? Boleh, hukumnya sunat. Kalau ratakan duduk tawarukah ataupun duduk tasyahud, duduk apa ni, iftirash. Iftirash duduk macam tahiyat awal, tawaruk duduk macam tahiyat akhir yang kita duduk. Punggung kita letak di atas lantai. Dalam mazhab kita Syafi'i, dua-dua sunat. Tahiyat akhir kita boleh duduk tawaruk, tahiyat akhir macam biasa, ataupun kita juga boleh duduk dalam keadaan iftirash, duduk seperti tahiyat awal dan dalam tahiyat akhir. Dua-dua hukumnya sunat. Tapi mana sunat yang lebih afdal? Dalam mazhab kita Syafi'i, yang lebih afdalnya ialah duduk tawaruk, iaitu duduk seperti tahiyat akhir yang kita duduk itulah. Selama ni duduk di atas punggung sebelah kiri tu kan, di atas punggung kita. Jadi dua-dua sunat, tak ada masalah. Sebab itu nak duduk macam mana pun boleh. Nak cari yang afdal, duduk tawaruk. Macam tahiyat akhir biasa. Tapi duduk tahiyat awal, iftirash boleh tak? Boleh. Dapat juga pada sunat. Dua-dua sunat. Ini kes berlaku bila kita solat berjemaah lah. Bila kita solat berjemaah. Bila solat berjemaah, dia jadi itulah, dia jadi kes. Sekiranya jemaah itu terlampau rapat-rapat.
Tapi itu hanya dulu sebelum datangnya COVID-19. Kenangan lama. Entah bila akan kembali semula, wallahu a'lam. Allahu rabbi tuan. Tak tahulah bila ya. Kita akan kembali duduk rapat-rapat, bahu membahu, ya, duduk tahiyat sama-sama, ya, tak ada sentuhan, jarak-jarak sembahyang, masya-Allah. Ya, dulu kan. Dulu biasa ya, sebab duduk tekan juga dan duduk tabaruk tu, tahiyat akhir tu mesti juga tahiyat akhir. Sempit macam mana pun tak apalah, duduk atas kaki orang pun duduk dah, tak ada masalah. Dulu. Jadi yang terbaik bila keadaan begitu, sebab menyakiti orang, maka duduk dalam keadaan iftirash. Dia duduk tahiyat awal. Ya, sebab dua-dua hukumnya sunat. Kan? Tak rasa lagi lah sekarang ni. Ya. Duduk jauh-jauh. Yalah, 6 orang aje. Ya, Selangor 6 orang saja. Imam, Bilal, Siap, beberapa orang AJK. Itu je lah sekarang ni. Ya, 6 orang. Jumaat pun 6 orang. Ya, Jaiz Selangor membenarkan solat Jumaat kerana untuk syiar Islam. Ya, meninggikan syiar Islam. Jumaat tetap juga dijalankan walaupun 6 orang. Ya, ini dibenarkan oleh Mufti Selangor lah. Mengambil pendapat Imam Syafi'i yang lama. Imam Syafi'i yang lama, yang lebih lama. Alah, apa istilah dia saya lupa dah pula. Ya, dan juga satu pendapat daripada satu mazhab yang lain, mazhab Hanafi ke Hanbali, saya lupa dah. Ya. Maknanya minimumnya ialah 3 orang. Mazhab Syafi'i. Ya, pendapat yang lama dulu. Alah, saya lupa istilah dia apa. Tak apalah. Blank tiba-tiba. Baik. Jadi mana yang afdal, katakan terus. Ya. Tapi tempat kita ni kebiasaannya kita tinggikanlah. Ya, tempat kita ni kita tinggikan. Kalau negara Arab tu contohnya, kalau di Mekah dan sebagainya, bunga bakit ke apa ke, dia orang ratakan rata, dia orang rata. Atau naik sikit, naik dia orang naik sikit juga, sama-sama dia orang naikkan sikit. Baiklah. Wallahu a'lam. Baik. Ni masalah ni. Ni biasa orang tanya ni. Pasir dan anak kubur. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Majmu', sunat menaruh atas kubur itu anak-anak batu. Ya, anak-anak batu. Lebih-lebih lagi kalau anak batu itu kita ambil daripada anak-anak batu sungai yang hidup, yang berzikir. Ya, dengan zikirnya itu mudah-mudahan orang dalam kubur itu akan lebih tenang, lebih sejuk. Ya, dapat syafaat. Dan juga sunat juga untuk menjirus air atasnya. Ya, hukum jirus air atas kubur ni hukumnya adalah sunat. Walaupun ada khilaf sedikit. Ya, tetapi ikut dalam kitab ini dah juga pendapat dalam mazhab Syafi'i kita, hukumnya sunat jirus air di atas kubur. Orang takut nak buat kan? Ya, kenapa kau jirus air atas kubur? Tengok orang buat, kita buat juga lah. Tak tahu sebab. Ya. Dia hukumnya adalah sunat. Ya. Dalam saya ambil sedikit ada dalam petikan daripada kitab kitab I'anatul Talibin. Ya. Ada menyebutkan dan disunatkan menyiram atau
Sunat sebenarnya. Ini dah kitab I'anatul Talibinah, ya. Batu. Batu tu pun sunat juga. Ya, kita tak tabur batu-batu sungai lah khususnya. Tak kisah. Yang penting batu-batu hidup lah. Batu hidup. Dan yang mustahabnya dan yang pentingnya, air tersebut merupakan air suci lagi menyucikan dan sejuk, iaitu air mutlak. Iaitu air mutlak. Mudah-mudahan sebagai tafa'ul, Allah menyejukkan kubur si mati. Sunat air mutlak. Berzikir tersebut, jadi kita jiruslah air itu untuk menghidupkan pokok tersebut. Itu yang ketiga, tanah tidak
berdebu. Itu sajalah ya, antara 3 sebab ya. Dua-dua lah. Kita ada mesti minta dua-dua lah. Kepala dan juga dan juga kaki. Tanda. Tanda nama baca besar. Daripada baca ada kepala. Baca tanda kaki tu ada kena syarat tak. Apa baca biasa tu bila tak ada salah. Daripada kita sama 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 tu. Yang kita lakukan baca besar tu dia ada tanda kepada jentuna. Dia disebut kalau laki-laki belah, kalau perempuan tutup. Tutup. Yang belah tak pakai datang mendelut, yang tutup pakai datang melalang. Dia dah jelas. Kalau laki-laki tu belah, yang perempuan dia tutup. Dia tutup, dia terus. Itu kalau di lalah sama pun sama sudah dibilang. Itu tanda dia, itu tak sama kan. Itu laki-laki dan begitu perempuan. Dia tak sama ya. Dan juga disyaratkan dengan warna putih sahaja. Warna putih sahaja. Kemudian kalau kuda di sana wilayah ini, dibenarkan untuk kita lihat ketenang sama ada daripada seni ataupun daripada marble tu marmer ataupun tas ke marmer ke boleh kita biasa juga boleh, tetapi dia ada ukuran dia. Ketujuan itu ada ukuran dia. Tinggi dan juga panjang itu ada ukuran dia. Panjang dia itu dia tak ada lebih daripada 6 kaki. Panjang 6 kaki, lebar 3 kaki. Dia punya binaan tu. Panjang 6 kaki, lebar 3 kaki. Dan tak boleh lebih tinggi daripada 8 inci. Maknanya daripada 6 inci hingga 8 inci. Mana 6 inci ya? Lepas sini tak ada tiang lah. 6 inci. 1 inci, 2, 3, 4, 5, 6. Berterang ada 6 hingga 8 inci. Itu dia tinggi lah. Kepingan ni kan, kepingan yang senang ni kan. Kepingan senang dia ataupun marmar ataupun petal tu. Dia punya lebar 3 kaki, panjang 6 kaki, dan tinggi dia 6 inci, 6 hingga 8 inci. Itu dah ada ukuran dia di Selangor dan juga di wilayah. Belum? Kenapa tak ada suara dia? Lam tak clear. Saya lam tak clear, ini lah. Kalau dia clear, sila
laut selaut dan common, ya. Tapi tak ada suspect itu. Dan itu ambil dah nampak, ya, daripada ada sedah-sedah, ya. Daripada sedah yang sedah lah. Ilmu pula dapat lagi syurah, ya. Talah daripada daripada beberapa orang dan ceramah dan kuliah, ya, di Selangor. Saya lupa nama apa kan? Apalah, ya, nanti kita ada ya, ada panjang lah. Jadi itu dah ukuran. Ya, tinggi 6 hingga 8 inci bunga tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kita ada lagi dalam 10 minit. Soal tu dia. Putus. Yalah, rasanya kita berhenti dah kot sebab suara takbir. InsyaAllah kita akan jumpa lagi bila akan datang, ya. Hadis yang seterusnya berkenaan dengan tegahan memijak atas kubur dan duduk di atasnya serta bersembahyang di hadapan. Saya katakan bincang hadis tersebut, bahas tersebut, tengok apa huraian dari ulama tentang tersebut, dan juga hadis larangan menembok dengan kapur akan kubur dan tulis, ya, di kubur tersebut. Yang bertulis ni kalau di wilayah di Selangor ni yang bertulis ni di atas tulisan itu nama, ya, tarikh mati, kemudian lot kubur, kan, sebab ada lot kubur yang susunannya, yang urusan dia yang bagus, dia ada lot. Dia ada nombor lot, kan, lot kubur. Yang tu je yang boleh. Dalam tulisan tak boleh. Jadi kita bincangkanlah insyaAllah pada pertemuan akan datang, ya, 2 hadis lagi insyaAllah, kalau diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada minggu seterusnya, ya. Tengoklah. Aku tak boleh cakap ni sebab musim macam ni kan, gantung juga pada orang yang merakam ni. Ya, kesian, bekerja dapat dia kerja, ya, tak sampai. Mudah-mudahan ya, Allah balaslah sesuatu yang baik insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi